see my fate, the world and its circular ways. There is no break, no fiery sun allowed to fade. It takes over you. There is no wait. I'm dressed as a butterfly, a static state. Gravity about to break. It takes over you and everything you do. It takes over you and everything you do. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Ya, kepada semua. Assalamualaikum semua. Semua sihat-sihat belakang ke? Harapnya semua orang sihat kan, walaupun cuaca sejuk ni kan. Kami petang tadi -2 dan angin bukan sepoi-sepoi bahasa lah. Sepoi-sepoi nak lempak orang. Betul tu, sangat sejuk kan sebagainya. So kenalah sorti apa? Sorti couvert. Sorti couvert. Sorti couvert. Apa lah Nyanji, kenalah tutup lah semua, kena pakai air tebal. Sakit. Okey, macam biasa malam ni kita akan kongsi berbagai isu lah, berbagai cerita menarik. Apa lagi? Kisah menarik kami akan beri. Kalau ada apa-apa tips dan sebagainya, yang itu bergantung kepada kita punya tajuk lah. Betul tu. Dan okey, malam ni kan kita ada seorang jemputan kita ada seorang tetamu kehormat malam ni. Tetamu kehormat yang datang daripada Genok juga. Genok juga. Yang kami akan reveal lah sebentar nanti ya. Nanti. Okey. So malam ni kita akan bincang pasal apa, Arif? Apa yang kita akan bincangkan? Kita akan bincangkan lagi tentang kita akan review kembali pengisian-pengisian ataupun ceramah-ceramah yang telah diberikan. Ya, sekali yang diberikan oleh Tuan Haji Zairul kan, dengan Dato' Paduka. Ya. Dan kita akan macam bincangkan kembali lah recap kembali apa yang telah disebut dan sebagainya. Dan pada kali ini kita akan bincangkan pengisian bertajuk Mukmin Leadership. Ya, kalau tengok kat apa ni, kat skrin anda nampak tu ada leadership kan. Punya apa ni orang kata pano dia leadership ke arah sana. Ke arah sana sekarang tegak kita tegak kan. Yes, okey. Dalam leadership apa sebelum tu kita kasih definition lah, macam kasih definisi apa itu leadership. Kadang kita dengar leadership, leadership, tapi kadang kita pernah tertanya kan, apa itu leadership lah, tahu tak? Sebab leadership tu dia ada banyak jenis lah. Banyak jenis. Kita ada banyak definisi. Dia depends pada orang. Dan kita akan bagi definisi leadership secara general lah. Apa tu definisi leadership kepada apa definisi leadership yang sebenarnya DJ Azizi? Yes. Sebenarnya leadership ni adalah satu perbuatan yang membawa kepada masyarakat sekeliling, masyarakat setempat lah, untuk melakukan suatu aktiviti untuk mencapai objektif yang ditetapkan oleh seorang. Macam tu lah. Jadi kita lakukan aktiviti tu untuk capaikan macam visi ke objektif lah. Kita di sini kita macam membawa lah, macam perbuatan yang membawa masyarakat. Macam kita mengajak masyarakat lagi ni. Kita mendefinisikan leadership tu sebagai perbuatan lah. Perbuatan mengajak lah. Mantap di situ. Ya. Dan okey. Dan tapi kan Jari kan,
Sebelum kita melanjutkan lagi, kita bincang lagi apa itu leadership, apa kepentingan leadership semua tu kan. Dalam jadi Arif sendiri pernah macam terlibat dalam satu leadership lah. Saya. Saya pernah lah waktu sekolah dahulu. Waktu sekolah menengah dahulu di Mata Rendah Sains Semara. Pernah lah terlibat sikit waktu tingkatan 2 dan tingkatan 3. Saya terlibat dengan Badan Wakil Pelajar di Matap saya sendiri. Badan Wakil Pelajar? Apa tu Badan Wakil Pelajar? Badan Wakil Pelajar lah. Kalau di MRSM, semua pelajar-pelajar yang pernah berada di MRSM ataupun kalau ada pelajar sedang masih yang mendengar sedang masih lagi belajar di MRSM, Mata Rendah Sains Semara, Badan Wakil Pelajar tu adalah satu badan di sekolah, badan kepimpinan yang organize semua aktiviti di maktab tu sendiri. Macam kalau kat universiti sekarang ni kan, kira MPP lah, Majlis Perwakilan Pelajar. Okey, kalau kat SDP pula ada ketua umum lah apa kan sebagainya lah. Macam pengawas lah. Tapi ini lebih kepada organize semua benda lah. Maksudnya keterlibatan cikgu tu tak banyak lah di situ. Cuma cikgu menjadi penasihat dan sebagainya. Okey. Sebelum kita sebelum kita lanjutkan lagi kita punya perbincangan ni, pasal topik kita. Kita tanya DJ Azizi pula. DJ Azizi pernah terlibat ke dengan badan-badan kepimpinan dan menyematkan leadership di dalam DJ Azizi sendiri? Sebab saya masa sekolah menengah ada kira macam dua bahagian lah. Sebab menengah rendah, menengah atas kan, sekolah berlainan. Semasa menengah rendah lah ada melibatkan diri dalam leadership lah. Jadi pengawas. Jaga budak macam tu lah. Kalau macam masa menengah atas tu tak adalah sangat. Cuma adalah pegang jawatan penting dalam kelab-kelab tu adalah. Macam tu lah, lebih kurang tu lah. So macam adalah experience dalam mengajar dalam mengetuai form satu badan ke apa adalah. Maksudnya adalah pengalaman dalam melibatkan diri dalam aktiviti kepimpinan lah. Yes. Ya, betul. Mantap situ. Okeylah, sebelum kita apa ya? Macam mana DJ Azizi, apa yang DJ cakap? Rasanya kita nak dengarkan lagu dulu lah. Kita dengarkan lagu sebelum apa lagi? Kita hiburkan suasana radio tu sikit. Mungkin malam ni saya pun kurang sihat sikit dan sebenarnya. Kita naikkan semangat dulu. Yes, naikkan semangat. Dengan sebuah lagu yang agak comel orang kata kan. Comel, kanak-kanak ceria, riang dan sebagainya. Lu ingatlah dengar lagu ni masa macam pernah tunggu kat depan TV. Semata-mata nak dengar lagu ni lah. Pagi kan. Pagi-pagi dengar. Bangun pagi lah. Masa tu cicik lah. Memang jarang ke pagi. Time tu memang bangun pagi sebab dengar lagu ni. Mantap lagu ni. Itu macam kasih semangat, makin menyayangi ibu kita. Betul. Tajuk pun dah dipanggil Your Mother. Your Mother. Daripada Yusuf. On va écouter la chanson. Daripada Yusuf Islam bersama kanak-kanak celik. Nyanyikan lagu Your Mother. Okay, ada bukan sekadar radio biasa. Kita dengarkan. The Prophet ﷺ told us that we must obey Allah and His Messenger at all times. But after that, who else did He tell us to listen to and be close to? Your mother. Yes, well done. Who should I give my love to, my respect and my honor to? Who should I pay good mind to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hold you and clean you and clothe you? Who used to feed you and always be with you? When you were sick, stay up all night, holding you tight. That's right, no other, my mother. Who should I take good care of, giving all my love?
Who should I think the most of after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hear you before you could talk? Who used to hold you before you could walk? And when you fell, who'd pick you up? Clean your cut. No one but your mother, my mother. Who should I stay right close to, listen most to, never say no to after Allah and Rasulullah? Comes your mother. Who next? Your mother. Who next? Your mother. And then your father. 'Cause who used to hug you and buy you new clothes, comb your hair and blow your nose? And when you cried, who wiped your tears, knows your fears? Who really cares? My mother. Say Alhamdulillah. Thank you Allah. Thank you Allah for my mother. Okey, itu tadi lagu daripada Yusuf Islam. Lagu yang cilik-cilik comelnya. Oh, comel comel sungguh. Your benar. mother, your mother. Ish. Macam teringat lah, terimbas kembali zaman kecil dulu kan. Kenangan-kenangan lalu. Kecil dulu. Sangat banyak Okey. So kita teruskan dengan kita punya tajuk pada malam ni, iaitu Mukmin Leadership. Mukmin Leadership. Sambungan ADH sebenarnya Dan pada masa yang sama, dan kami akan selit juga pada waktu kami tengah ke udara ni, tips-tips mencari staj ataupun internship untuk dan juga pelajar-pelajar. interview. Untuk tips-tips interview juga. Sebab ada yang nak cek iksa, ada yang macam dah dapat staj kan. Kalau Mungkin ada nak dah jumpa interview tu, kan. Tomnya. Ya, Kalau yang masih belum lagi jumpa ataupun masih lagi mencari, kami akan bagilah tips-tips. Dan yalah. Dan itulah. Dan bersama kami sekarang ni kan, di sebelah kami kan, ada tamu jemputan, tamu kehormat kami kita pada malam ini. iaitu saudara Bukan saudara, yang berhormat. yang berhormat. Yang berhormat Masrudin bin Rahman. Masudin Rahman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat malam saya ucapkan kepada DJ yang berada di sebelah saya, saudara Arif Farhan Anasgoh dan saudara Azizi bin Omar. Dan juga tak dilupakan peminat setia Radar yang sentiasa bersama. Radar bukan sekadar radio biasa. Jangan pula cakap. Minta maaf lah ya, saya ni sebenarnya macam boleh kata dipaksa lah untuk bersama dalam ni. Tapi semangat. Tak ada, tak pula ada. kan. Saya tak semangat pula bercakap walaupun tak dipaksa, tapi saya yelah sebab memandangkan DJ ni macam kurang sihat hari ni. Jadi saya bolehlah bersama kedua-dua DJ malam ni untuk menambah apa yang patut lah. Berkongsi berkongsi orang kata. Saudara Mas, apa pandangan Mas dengan terhadap kita punya tajuk pada malam ni Apa yang saudara Mas boleh berkongsi dengan kami pasal tajuk Mukmin Leadership ni Apa kepentingan ke apa, kenapa harusnya kita ada pemimpin, apa harusnya kita ada leadership? Silakan ya YB. Okay, jangan panggil saya YB, saya biasa saja. YB Okay. jangan berikrar ya. Kenapa YB macam tu? Kenapa YB Okay, jadi berbalik pada soalan DJ Azizi. Sebenarnya di dalam Islam tu sendiri telah banyak menyatakan tentang ciri-ciri kepimpinan yang harus pada seseorang tu dalam diri setiap Muslim dan juga setiap mukmin. Sebenarnya dalam Al-Quran, dalam surah As-Sajadah ayat 24, yang bermaksud, dan kami jadikan dari kalangan mereka beberapa pemimpin yang membimbing kaum masing-masing kepada hukum agama kami selama mereka bersikap sabar dalam menjalankan tugas itu serta mereka tetap yakin akan ayat-ayat keterangan kami.
Okey. Okey. Dan juga disebutkan juga dalam surah Al-Baqarah ayat 143 dan demikianlah sebagaimana kami telah memimpin kamu ke jalan yang lurus, kami jadikan kamu wahai Muhammad satu umat pilihan lagi adil supaya kamu layak menjadi orang yang memberi keterangan kepada umat manusia tentang yang benar dan yang salah, dan Rasulullah Muhammad pula akan menjadi orang yang menerangkan kebenaran perbuatan kamu. Dan saya berminat maaf sebab menarik sebenarnya tajuk malam ni. Saya ingin berkongsi satu hadis yang sebenarnya sangat menarik daripada Rasulullah mengatakan bahawa setiap daripada kita ini sebenarnya adalah seorang pemimpin, tidak kira di mana saja kita berada. Pemimpin ni bukannya kita pandang tak ada yang berhormat pun kira. Betul. Kita Ya, betul. Okay. Tidak semestinya seorang tu Perdana Menteri ataupun ketua darjah ataupun apa-apa saja. DJ pun boleh lah. DJ pun sebenarnya pemimpin juga pemimpin radio ni dalam menyampaikan mesej-mesej keilmuannya. Okey, sebab Nabi pernah bersabda yang bermaksud setiap dari kamu adalah pemimpin dan kamu akan dipertanggungjawabkan terhadap orang yang di bawah pimpinan kamu. Okey, jadi seorang lelaki itu adalah pemimpin kepada keluarganya dan seorang wanita juga menjadi pemimpin di rumah ketika ketiadaan suaminya. Dan hadam diamanahkan terhadap harta tuannya dan akan dipertanggungjawabkan juga kepada orang yang di bawahannya. Jadi kita semua sebenarnya adalah pemimpin. Kita semua adalah pemimpin. Betul. Walaupun tak ada orang bawahan pun, sebenarnya kita dah pemimpin diri kita sendiri. Itu pun betul. Kita perlu memimpin diri kita dalam membuat apa segala benda sekalipun supaya kita berada di jalan yang betul lah. Betul. Kita fikir dengan memimpin kita dah kan. Fikir dulu apa yang kita harus buat semua kan. Memimpin kita betul. Tepat sekali yang dituntarkan oleh saudara Mas kita yang berhormat. Yang berhormat Mas Rudin. Dia tak berhormat ni ya. Okeylah. Kita kita faham lah kan. Sangat penting untuk menjadi seorang pemimpin ni ada dia punya, semua orang pemimpin. Semua orang everyone is pemimpin, is the leader kan. Okay, so seterusnya kita akan berhenti lagi sekali. Dengarkan lagu lagi lah. Macam nak lagi mood lagi lah. Mood radar dengar sebuah lagu daripada Hujan Hujan Band. Hujan Band. Tapi lagunya bukanlah merapu pun. Lagu ni tajuk Kelongsong Peluru. Ada apa dengan Kelongsong Peluru? Apa ada dengan Kelongsong Peluru? Sebenarnya lagu ni dia orang cerita lagu ni demi Gaza sebenarnya. Demi keperitan yang dialami oleh orang Palestin semua kan. So beliau dedicated kan lagu ni kerja tu lah semua tu lah dapat apa iktibar daripada apa semua ni kan. So kita dengarkan lagu Hujan Kelongsong Peluru pada bersekadar radio biasa. Radio biasa YB. Kita dengarkan. Yes. Assalamualaikum. Nama Nuh Profile. Ku tak mampu saja melihat, biar aku jelaskan semuanya. Yo. Jelas di depan mata, namun masih berpeluh tubuh tak berbuat apa. Saudara muslimku di seluruh dunia, ada yang teraniaya kumpul bantuan dari Amerika, negara durjana. Zionis membunuh dan juga memperkosa, memakan 50 tahun untuk menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Perjanjian yang bertukar-tukar tak guna, di manakah tanggungjawab kita semua? Palestin sudah lama menderita, bunyian ngeri tangisan anak kecil, masjid, surau, rumah semuanya dibedil. Namun tiada tindakannya diambil, hanya jadi perbualan dunia. 1001 pelbagai jenis cerita, melihat gelagat kejam anak Adam dan juga anak Hawa. Majlis bangsa-bangsa bersatu, di mana kamu hanya berpeluh tubuh terdiam membisu. Oh, kelongsong peluru yang ada di dalam rumahku. Oh, Tuhanku yang satu, turunkan keajaiban agar Bismillah. Oh, kelongsong peluru yang ada di dalam rumahku. Oh, Tuhanku yang satu, Tuhanku yang satu. Bismillahirrahmanirrahim.
Mujahidin berjuang dan jangan ada yang lepas tangan. Di manakah demokrasi keamanannya dijanjikan? Ini soal politik dunia, yo. Krisis ekonomi dan juga agama, yo. Kenapa asyik-asyik Islam yang kena telin Filipina, UK sama sahaja. Orang kafir takkan kemana-mana. Macam tentera bergajah mati di baling batu berapi dari neraka. Hasutan syaitan makin ketara, makin berapi. Dendam lama membara, Yahudi tak mengenang budi, memang celaka. Lain pula cerita Irak dibantai Amerika. Mahu membela nasib orang Arab katanya. Kau siksa mereka yang di dalam tahanan. InsyaAllah Allah turunkan bala kita dan bolehkah kau bertahan sampai bila? Bicara yang pasti akhirat masanya. Kelontong peluru Jadi jalan dan kegelapan rumahku Palestina, Tuhanku yang satu turunkan keajaiban agar kami bebaskan Palestina. Kelontong Saudara Islamku, Jadi jalan dan kegelapan rumahku ayo kita berpegang tangan, berjuang bersama. Tuhanku yang Di manakah simpati kita? kelontong peluru Membanjiri jalan dan kegelapan Ulurkanlah bantuan anda. Tuhanku yang satu turunkan keajaiban agar kami Mereka sama seperti kita manusia. Kelontong peluru Membanjiri Di jalan manakah dan simpati kegelapan kita? Tuhanku yang satu Tuhanku yang satu. Okey, itu tadi lagu daripada Hujan. Kalau kat Malaysia ada hujan, saya rasa kat sini kita kena namakan tim tu Salji lah pula kan. Sebab kat Malaysia ada hujan, kita kena tubuhkan satu tim juga. Dan mungkin, lagi sekarang tersejuk ni kan. Hujan jadi salji. Bagus dah dengan YB tu. Bila YB. kita teruskan lepas ni. Yang benar. Kita buat satu band ya yang nama Salji. Salji. Sejuk lah kan. tak kisahlah apa namanya, yang penting message tu sampai. Yes, itu paling penting. Message tu penting. Kelontong peluru. Walaupun rap-rap tapi dia punya meaning tu kan. The most dia important. sangat mendalam sekali. Okay. Kita teruskan dengan tema kita pada malam ini iaitu leadership. Yang kita dah cakap tadi, kita semua adalah pemimpin di setiap etap ataupun di setiap level, di setiap peringkat. Kita kata di mana peringkat yang paling rendah adalah diri kita sendiri. Macam mana kita pimpin kita punya nafsu, Betul tu. kita punya tingkah laku, kita punya cara pemikiran. Betul tu. Dan leaders are learners. When you stop learning, you stop leading. Setiap pemimpin adalah pelajar. Kita boleh belajar lah. Kalau kamu berhenti untuk belajar, kamu berhenti untuk memimpin. So sasalah belajar untuk jadi pemimpin, tambahkan ilmu dalam diri masing-masing. Jadi ingat, walaupun anda seorang pemimpin di peringkat yang paling tinggi sekalipun, anda masih lagi belajar kerana orang di bawah anda akan sentiasa memberi teguran dan kritikan. Betul tu. Dan kita sebagai seorang pemimpin yang belajar, kita kena sentiasa bersedia untuk menerima teguran dan kritikan. Dan ilmu pun sangat luas kan. Orang kata ilmu yang kat dunia ni pun titik kat lautan tu lah. So macam ilmu untuk menjadi pemimpin tu banyak sangat. So kita akan berhenti untuk belajar. Dan kita akan sentiasa belajar walaupun kita sebab tingkat paling atas kan. Peringkat paling atas pun. Okay. DJ Mas. DJ Mas kan. Bagi DJ Mas boleh ya? Boleh panggil Mas YB Udin saya. DJ Mas lah. Kita DJ YB Mas. Sekan saya tak tahu kenapa saya dipanggil yang berhormat malam ni. Kepada YB, Dan juga kan kami ingin bertanya lah, sebagai seorang pemimpin, apa jenis persediaan yang dia perlu ada? Maksudnya macam setiap orang untuk buat something, untuk berjaya dalam something, perlulah ada persediaan ataupun planning. Betul. Okey. Jadi untuk seorang pemimpin ni macam mana pula yang berhormat? Jangan berikrar. Okey, pada pandangan saya lah sebagai seorang yang biasa saja, seorang pelajar seperti anda semua, seperti DJ-DJ yang ada kat sini. Berdasarkan pengalaman juga, seorang pemimpin ni perlulah mempunyai agenda yang jelas, objektif yang jelas tentang apa yang nak dicapai. Contohnya kita sebagai pemimpin persatuan ataupun pemimpin pelajar seperti DJ Arif sebelum ni dan juga DJ Aziz sendiri, kita mestilah mempunyai hala tuju apakah yang hendak dicapai dalam kepimpinan kita tu. Contohnya kita mahu menjadikan pelajar berdisiplin, berakhlak mulia, mempunyai sikap hormat menghormati. Jadi perlunya penyusunan agenda ataupun planning yang jelas
seterusnya mempunyai action plan ataupun tindakan-tindakan yang boleh dilakukan bersama-sama, bukan boleh tetapi mesti dilakukan bersama-sama dengan ahli-ahli yang di bawah, supaya akan tercapailah objektif tersebut. Pemimpin ni bukannya bermaksud bagi arahan dan goyang kaki saja, tetapi bekerja bersama rakan-rakan kita. Bersama take part bersama apa yang kita ni buat kan. Seperti Pak Lah cakap dulu lah, anda bekerja bersama saya, bukan bekerja dengan saya. Bersama saya. Okey, betul. Menarik situ Dan leadership pun is about influencing. It's about mempengaruhi. Tapi bukan mempengaruhi secara negatively, tapi pengaruhi secara macam mana mempengaruhi macam mana tu? Sebab mempengaruhi, kalau kita ikut bahasa Inggerisnya, ada dua term yang kita boleh gunakan. Yang pertama influence, yang kedua manipulating. Yes. Kita nak influence. It's not about manipulating. Kita bukan manipulate orang, tapi kita influence dia. Kita bagi contoh-contoh yang menarik, yang menarik pula, contoh yang baik. Menarik dan baik juga lah. Baik tu menarik. Tunjukkan kuduah yang baik. Betul. Dan kita memberi influence kepadanya supaya dia ikut kita. Ya, create role model pada orang, pada kita punya masyarakat sekeliling role model kita juga kita punya pribadi yang mulia. Betul lah. Itulah influencing sebenarnya, bukanlah kita tahu buat ni semua itu buat influence, manipulating, buat macam kita psycho orang tu, bukan psycho, tapi kita menggalakkan kita menggalakkan orang punya sekeliling kita untuk buat benda yang baik apa semua baik semua. Saya tertariklah dengan satu statement ni, when you fail to influence then you can't lead. Maksud kalau kita gagal untuk mempengaruhi, kita akan sukar untuk memimpin. Sebenarnya memang betul, tapi itulah kadang-kadang setengah orang berkata bahawa mereka ni tak boleh memimpin kerana mereka tak boleh mempengaruhi. Tetapi pada pandangan saya, perkara tersebut memerlukan latihan. Betul. Memerlukan latihan, memerlukan pengalaman. Jika kita tidak mencuba, kita akan sampai bila pun kita tak akan dapat mempengaruhi orang lain. Mempengaruhi ni sebenarnya yang dikatakan tadi bukannya mempengaruhi sekadar mengikut kita saja, tapi mempengaruhi dalam aspek yang positif. Maksudnya untuk bekerja bersama dengan ikhlas. Poin yang seterusnya saya nak cakap ni adalah mengenai honesty dalam memimpin kan. Betul, honesty, terjujur lah. Kalau tak jujur susah lah. Kena jujur. You have to be what we are. Tak boleh nak macam ada biasa kat masa dekat hayat ramai sebab kita baik, tapi dalam kita rasuah ke apa yang berlaku sekarang ni, banyak yang berlaku macam tu kan. Tapi dengan dengan kita punya masyarakat sekeliling, kita buat baik semua, tiba dalam ni kita rasuah lah apa, betul tak kan? So kita kena ada yang akhlak yang baik juga kita kena be what we are tu kan. Jangan double faces lah, betul tak? Betul Mas. Betul. Dan sangat dituntut dengan Islam untuk menjadi seorang yang al-amin seperti Rasulullah SAW, di mana sebelum menjadi pemimpin pun orang sudah dapat melihat Nabi itu sebagai seorang yang boleh memimpin kerana sifat yang ada ataupun peribadi yang telah Nabi tunjukkan. Betul. Sebab kalau yang peribadi mulia ni, semua orang peribadi kena ada peribadi mulia lah. Sebab orang cerita kan, everyone can be can pemimpin lah. Macam semua kena ada akhlak mulia sebenarnya. Betul. Secara corresponding lah. Apa cakap macam secara sangat related lah usia lah kan. Betul lah. Okay, so dah banyak bercakap lagi kan. Dah banyak bercakap ni, kita rehat lagi lah. Kita kena rehat lah. Kita dengar apa ni, Halwa telinga. Halwa telinga. Mesti salah je perkataan ni kan. Tak apalah kan, tapi faham maksud dia kan. Kita nak menghiburkan kita punya kita dengan lagu-lagu lah, lagu menarik semua daripada Radar. Ya. Okay, so lagu yang kita akan dengarkan daripada Sami Yusof. Sami Yusof. Apa tajuk lagu dia? Dia bukanlah seorang Sami. Ya, bukan Sami, tapi namanya Sami Yusof. Tajuk You Can Believe, I think. Check You Can Believe, I think. So kita dengarkan Radar Bukan Sekadar, radio biasa. Radio biasa. Semangat sikit. You came to me in that hour of need, when I was so lost, so lonely.
You came to me, took my breath away, showed me the right way, the way to lead. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. تو آمدی در اوج غم ها، صدات کردم آنجا بودی. بدون تو معنای چیست وقتی ندانم اسراری از غیب. خواهم رضای تو، جانم فدای تو. دلم میخواد که باشم با تو. خواستم از دنیا، از این تو رنگی ها، فقط میخوام که باشم با تو. اللهم صل على سيدنا مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. اللهم صل على سيدنا مصطفى، مصطفى، على حبيبك نبيك مصطفى. Showed me right from wrong, taught me to be strong. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You came to me in the hour of need. Need you more than ever, Ya Rasulullah. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa, Mustafa, ala habibika nabiyika Mustafa, Mustafa. 9.35 malam, anda masih lagi bersama kami dalam Radar. Bukan sekadar Mas, Radio biasa. Radio biasa. Yang itu dia yang YB kita. dia punya star YB dia ada macam dia tak boleh lah cakap kuat nanti jatuh standard. Yes. Jadi kita teruskan dengan tema kita pada malam ini, iaitu leadership. Sekarang kita akan bercakap tentang suri teladan ataupun role model kita yang paling agung sekali, yang pernah wujud ataupun pernah hidup dalam dunia ini, iaitu Rasulullah SAW sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita semua sedia maklum lah, daripada kecil lagi kita tahu bahawa Rasulullah SAW itu adalah role model untuk kepimpinan ataupun semua benda dalam semua aspek kehidupan kita. Ya. Jadi kita akan cakap sikit lah tentang kepimpinan Rasulullah SAW. Dan kita tahu kepimpinan Rasulullah SAW adalah kepimpinan yang holistik, yang menyeluruh. Maksudnya
dalam semua aspek lah dia punya pemimpin. Dengan sifat baginda yang sidik, amanah, tabligh dan fatonah. Betul tu. Semua kita belajar kan waktu kita sekolah rendah pun kita dah hafal kan benda ni. Dah hafal dah kenapa masa sejarah empat sifat Rasulullah. Itulah jawapan yang diberikan. Dan kita tahu bahawa Rasulullah SAW diiktiraf oleh kawan dan lawan. Bahkan lawannya sendiri tahu Rasulullah seorang pemimpin yang hebat. Sebab tu dah mereka takut dan sebagainya, kan sentiasa mencari ruang untuk membunuh baginda, untuk menjatuhkan baginda dan sebagainya. Dan baginda juga seorang suami, seorang bapa, seorang usahawan, seorang panglima perang, seorang pemerintah, seorang imam dan juga seorang pengembala. Betul, semua lah kan. Semua aspek lah, daripada akhlaknya, daripada apa lagi, daripada kepimpinan dia kan. Kepimpinan dia kan, dan sini kepimpinan dia tau. Akhlak dan kepimpinan tu memang selari. Betul tak? Sekarang ada semua benda tu kan. Okey, jadi kami yang berada di Konti Gerenuk ni nak bertanyalah soalan kepada YB. YB. Kami bukan nak minta YB berikrar sekali lagi. Kami minta YB untuk menceritakan tentang kepimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa hijrah. Kita boleh nampak dia peristiwa hijrah adalah salah satu peristiwa yang sangat sangat menunjukkan kepimpinan Rasulullah SAW. Jadi silakan YB untuk berceloteh lah, bukan untuk berkeras. Berceloteh, berkongsi sama para pendengar lah. Saya tak tahu kenapa mereka berkata saya berikrar, tapi tak tahulah, mungkin ada something yang berlaku di sekeliling kita sekarang kan. Okey. Okey, tak apa. Jadi berbalik pada soalan DJ Aziz dan Arif tadi, selain daripada wahyu yang Allah SWT telah turunkan kepada baginda untuk melakukan penghijrahan ke Madinah, terdapat satu lagi aspek yang sangat penting dalam peristiwa hijrah tersebut, iaitu sifat kepimpinan Rasulullah SAW dalam menyusun para sahabat dan juga pengikut-pengikut agama Islam untuk memastikan hijrah tu berlaku dengan lancar dan juga memastikan strategi hijrah tersebut mampu menyebarluaskan lagi dakwah Islamiah di seluruh semenanjung Arab. Islam ke seluruh Jadi seperti mana yang disebutkan tadi, kita dapat lihat bagaimana Rasulullah mempunyai strategi dalam berhijrah, iaitu sebagai contoh Rasulullah berhijrah dengan Sayyidina Abu Bakar secara orang kata bersembunyi untuk mengelakkan daripada ancaman orang kafir musyrikin pada masa tersebut, yang mana bukan senang pada masa itu, sebab sekiranya tersilap langkah pastinya Rasulullah dan Sayyidina Abu Bakar akan mudah saja dibunuh dan diancam dan sebagainya. Dan semua pemimpin tu kena dan berfikiran jauh dan mengatur. Thinking of the box or critical thinking is very it's innate. Of being a good leader. A good leader. Dan juga Rasulullah itu sendiri seorang pemimpin, dan sebagai seorang pemimpin yang hebat, dia mampu melahirkan pemimpin yang hebat juga. Betul. Cara dia punya MLM. Saya suka guna perkataan MLM. Macam nanti marketing. Kita kan saling memproduce anak bawah dia kan, yang sehebat dengan yang atas. Betul. Antara perkara lain juga yang ditunjukkan oleh Rasulullah adalah Rasulullah bukan saja pemimpin yang hebat, bukan saja mampu memberikan arahan, bukan saja mampu menyusun strategi, tetapi dia juga boleh mendengar bisikan ataupun pendapat daripada para sahabat, supaya ia tidak berakhir dengan konflik-konflik yang mampu meranapkan soft Islamiah tersebut. Okey lah. Kita banyak pasalnya pemimpin kan. Dia ambil contoh Rasulullah sebagai kita punya contoh pemimpin yang sempurna sekali. So kita nak rumuskan lah semua ni. Kita nak kasih orang kata take home messages lah untuk semua orang, pada para pendengar semua lah. Antaranya take home messages iaitu kita kena bersepadu dan berterusan. Bersepadu terusan, kita kena kukuh lah, kena saling bersatu lah. Dan kepimpinan itu adalah kemuliaan.
Betul. Sebab ada sebahagian daripada kita kadang menganggap memimpin ni satu bebanan. Tetapi memimpin ni sebenarnya bukan satu bebanan tapi satu kemuliaan. Seperti mana yang telah disebutkan, sebab Allah ni walaupun kita hamba Allah SWT, tetapi di peringkat dalam menjadi hamba di dunia ini, Allah telah menjadikan kita sebagai seorang khalifah. Seperti mana dalam surah Al-Baqarah disebutkan, kul ini ja'ilun fil ardi khalifah. Setiap daripada kamu tu sebagai seorang khalifah. Selain satu lagi matlamat hidup kita, iaitu sebagai seorang abid, wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Sebagai untuk beribadah kepada Allah Taala. Okey. Dan seterusnya juga kepimpinan akhirnya bukanlah satu kepimpinan bukanlah satu pilihan tapi satu tanggungjawab yang harus dipikul. And then kemahiran pemimpin boleh dilatih dan tak semestinya semua jadi. Betul. Tak semestinya natural leader. Appointed leader. Kita boleh memupuk sifat kepimpinan tu. Dan seperti mana minggu lepas saya teringat DJ Arif dan Aziz ada bercakap mengenai potensi. Dan sebenarnya potensi diri kita tu perlu dikembangkan untuk menjadi seorang pemimpin yang benar-benar hebat, insya-Allah. Betul tu. Jadi dalam aliran mana pun kita berada, kita masih lagi dapat menjadi pemimpin yang hebat. Betul. Sebab pemimpin tu bukan semula jadi. Sebab kadang-kadang kita rasa macam, wah aku tak boleh dah nak jadi pemimpin ni. Aku ni suka belajar math je. Aku suka belajar fizik je. Tak boleh lah bab-bab kepimpinan tu. Salah sekali. So kita boleh, kita kena cari ada tersembunyi di sebalik kulit tu. Kan. So seterusnya, take home messages yang seterusnya itu mungkin yang terakhir lah kot saya rasa. Saya teringat pesanan Tuan IR Zairul dan juga Datin Paduka Cik Asmah ketika RDH, bahawa kita perlu melihat sesuatu perkara itu bukan sebagai ancaman atau masalah, tetapi satu challenge yang kita boleh selesaikan. Jadi lihatlah kepada penyelesaian dan bukannya pada masalah tersebut. Itu kembali kepada yang kita kata ada dua jenis mindset. Sama ada mindset kita victim ataupun responsible mindset. Betul tu, kita kena jadi responsible mindset. Ada responsible mindset. Jadi apa yang kita boleh rumuskan bahawa kita tahu kepimpinan ni bukanlah satu beban, tapi adalah satu kemuliaan. Dan harus bersyukur sebenarnya. Dia bukan dah satu pilihan. Kita tak boleh memilih untuk jadi pemimpin. Dan kita sendiri adalah pemimpin kepada diri kita sendiri. Yang itulah peringkat paling rendah sekali. Dan itu adalah satu tanggungjawab. Dan ingat kepada pemimpin yang dah jadi pemimpin kat luar sana, janganlah pula cari jalan dan menganggap kepimpinan ni sebagai satu cara ataupun satu jalan untuk mencari untuk mengambil kesempatan. Itulah yang banyak jadi kat dunia kita sekarang ni. Betul, pemimpin semua bila dah menggunakan bakat ataupun talent dia untuk menjadi pemimpin, dia menggunakan benda tu untuk menjadi cari kesempatan. Betul tu. Dan lupa diri. Sebenarnya masa jadi pemimpin lagi kita kena ingat lagi sebenarnya. Ingat lagi membuat korupsi dan sebagainya. Yang tu benda yang paling sekali kita kena elakkan lah. Sebab honesty adalah perkara yang paling penting sekali dalam menjadi pemimpin. So itu saja. So we are all leaders. We are born to be leaders. Believe yourself. Sebelum kita teruskan dengan kita tips-tips Cik Stash dan interview, kita berehat lagi lah dengan lagu Mas nak nyanyi ke? YB Mas nak nyanyi ke? Tak, saya tak pandai nyanyi. Kita dengarkan sebuah lagu daripada Nirwana featuring JJ. Telah ku mungkiri janjiku lagi, walau 1000 kali ulang sendiri, aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berpaling dari pandanganmu yang kabur karena jauhnya aku? Mengapa
sendiri, aku takkan tempuh lagi. Apakah kau terima cintaku lagi setelah ku berbalik dari pandanganmu yang kabur karena jahilnya aku. Okey, itu tadi lagu daripada Mirwana. Mana aku tanpa cintamu. Yes. Umpama layang-layang terputus talinya Kalau kita tak bergantung pada Allah Ta'ala. Saya sebenarnya sangat suka lagu ni sebab lagu ni mengimbau memori lalu ketika saya mengambil SPM dulu. Ya ke? Lagu best ke? Bukan lagu bash tapi lagu yang sering dikeudarakan semasa Beri semangat Beri semangat masa SPM. YB Mas tadi sebenarnya nak cakap tadi saya suka lagu ni tapi tak sempat. Tak Saya apa. pun tertekan lagu Tak apa. Tak apa dah doakan kan. Isi hati dah doakan tak apa. Baiklah, kita teruskan dengan tips mencari stash. Jadi untuk tips mencari stash, kami ni tak cukup lagi pengalaman kata. Baru tahun pertama mencari stash. Itu yang jemput YB Mas yang ada pengalaman selama berapa? Dah 2 tahun, 3 tahun untuk cari stash kan. Tahun ketiga. 2 kali kan. Ni tahun ketiga saya mencari stash. Bukan tahun ketiga mencari cinta tapi mencari stash. Syapu. Okay, macam biasa first kita kena sediakan CV, letter motivation tu apa? Letter motivation letter kan. Benda tu biasalah kan. Betul. Yang bagus. Kalau cari kena bagus lah, kena elakkan. Kita tanya pendapat YB. Okay. Jadi YB apakah CV dan letter motivation yang bagus? Yang lebih bagus. Okey, saya bercerita berdasarkan pengalaman. Sebenarnya memang kebetulan saya mengambil course proses chemical process engineering. Jadi memang hampir setiap tahun kami mempunyai stage untuk dilaksanakan lah pada penghujung tahun. Jadi antara tipsnya adalah menyediakan CV dan lead motivation yang bagus, maksudnya mengelakkan kesalahan tata bahasa, ejaan dan juga untuk kita formulate ayat dalam surat dan CV tersebut haruslah dibuat secara profesional dan kita minta orang yang lebih tahu dan lebih profesional untuk baca CV dan semak balik jadi kenalah rujuk cikgu. Jangan segan, jangan malu sebab kalau malu nanti kita yang akan menyesal kemudian hari. Dan banyak macam kalau kat UT tu ada kultur komunikasi dan ada antara kita yang mempunyai kelas kultur komunikasi ataupun kami akan memanggil orang-orang yang apa itu nak cakap, yang mempunyai jawatan ataupun pengalaman. Macam kami berdua DJ Azizi dan saya sendiri kami mempunyai satu kelas kultur komunikasi untuk membuat CV dan cover letter itu sendiri. Dan cikgu kami pula seorang chef d'entreprise. Jadi banyak pengalaman dia. Betul tu. Dan dalam kelas pun kita ada buat macam simulation, apa orang kata,
simulasi Interview. Simulasi Samalah interview saya semua pun tu, mock kan. interview. Yang mock interview Pengalaman tersebut. Untuk kita berlatih semua kan. Okey. Untuk simulasikan suasana sebenar. Suasana sebenar interview. Okey. So dan ada satu soalan lah. Soalan memang sangat sering terdengar. Sama ada kita perlu ke letak gambar ke CV. Apa pendapat YB? Okey, berdasarkan pengalaman saya bergantung kepada kita sebenarnya, dan juga bergantung kepada syarikat yang kita nak mencalonkan diri tu. Tapi pada pandangan saya tak perlu letak pun sebenarnya tak apa. Daripada CV tu, kalau CV kita bagus, pengalaman kita dan juga formation yang kita pernah buat, sebenarnya itu dah cukup dah untuk menarik perhatian majikan yang ingin mengambil kita start ataupun bekerja. Tapi tak salah untuk letak. Asalkan letakkan gambar yang orang kata prop dan sesuai lah. Betul, yang profesional lah kan. Seterusnya apa tips yang kedua yang YB boleh kongsi bersama? Okey, tips yang seterusnya kalau untuk kondisi di Perancis, calonkanlah diri anda dalam seberapa banyak tempat yang boleh. Sebab di sini di Perancis sebenarnya memang sangat sukar untuk mencari stage ataupun internship ni kerana banyak persaingan. Even ataupun walaupun daripada pelajar tempatan sendiri. Jadi tak kisahlah kecil ataupun besar, kita orang kata postulat saja dahulu. Selepas tu bila banyak, insya-Allah lagi banyak possibility untuk kita pilih yang mana sesuai dan yang terbaik lah. Kalau macam kita dah dapat kan, kita offer kita ada 3 offer. 3 offer kurang kan. 5 offer lah kononnya lah. Banyak offer Azizi konon. Saya tak ada lagi sebenarnya, tak ada apa-apa. InsyaAllah sabar benih orang kata. Kita doakan okay. Kalau kita ada 5 offer kan, macam mana kita nak buat pilihan terbaik? Okey. Apa YB macam ni? Nasihat atau pandangan saya, bergantung apa yang kita nak buat lepas ni. Maksudnya pilih sujet ataupun tajuk stage yang sangat rapat dengan diri kita, yang kita percaya dengan stage ni dia akan mampu orang kata valorize ataupun mengembangkan potensi diri kita dalam bidang yang kita ingin kuasai lepas ni. Okey, betul kan. Okey, betul kan. Kalau siapa yang boleh cek stage kan, bolehlah lawak-lawak website seperti Spontio, Letudion.fr, Ledirep, Etudion, Capstage, Impact.fr, banyak lagi dan banyak lagi lah sebenarnya. Betul. Type dekat Google tu apa stage en France kan, mesti ada kan. Okey. Dan ada satu lagi nasihat yang penting juga dalam led motivation tu sangat lebih cantik kalau kita dapat preciskan kepada siapa surat tu yang kita tujukan. Sebab kadang-kadang ni kita pakai hantar je banyak surat dan kita macam tak preciskan lah nama kepada encik siapa ataupun puan siapa kan. So bila kita letak tu lagi menunjukkan motivation kita dalam mencari maklumat kepada syarikat yang kita nak melakukan stage lah. Satu tips lagi daripada cikgu ataupun profesor yang telah mengajar kami dalam membuat curriculum vitae dan cover letter ni. Kata jangan lupa di dalam cover letter tu untuk mengampu. Kita kata mengampu syarikat yang kita nak minta internship tu. Bodek sikit lah. Kena bodek sikit. Kita kena bodek sikit dan lepas tu bawah-bawah tu kita boleh kata apa sumbangan yang kita boleh berikan kepada mereka, dan juga kita cakap apa sumbangan yang mereka boleh berikan kepada kita. Orang kata win-win situation. Jangan lupa mengampu lah. Kita jual potensi kita lah. Betul tu. Okey. Dan yang paling penting lah sebenarnya, supaya kita dah berusaha, kita buat surat yang cantik semua kan. Apa yang paling penting sebenarnya, kita sering lupa benda yang paling penting sebenarnya. Kita lupa benda tu. Banyaklah berdoa kepada Allah SWT. Kadang-kadang kita rasa mungkin sedih sikit bila kita tak dapat stage yang kita minat, tapi kawan kita pula dapat kan. Tapi sebenarnya Allah lebih mengetahui. So kalau ada banyak pilihan juga, boleh beristikharah dan doa yang terbaik. Kita diajar untuk berdoa. Yang Allah bagi itu memudahkan urusan kita dunia dan akhirat. Betul. Sebab kita tahu bahawa Allah adalah pemegang hati-hati semua orang.
Itu dia merancang Allah juga menentukan akhirnya kan. Okay, so kita cakap pasal yang cek stash kan. Kalau cek info kalau kita dapat kan star, dapat kan offer, kita dipanggil untuk interview. So sebenarnya kita kongsi tips apa ni, tips menghadapi interview lah orang kata kan. So apa antara tips-tips yang DJ Arif ke ataupun Saudara Mas sendiri atau Wak Dimas yang berkongsi bersama kami pada malam ni. Okay, saya dengar DJ Arif dia baru interview hari ni. Oh ya. So mungkin dia boleh share sikit lah pengalaman dia kan, dan persediaan dia. Betul apa. Okay, kita daripada first lah kita punya dari segi pemakaian lah. Dari segi pemakaian. Baiklah, daripada apa yang saya tahu, yang penting sekali adalah pemakaian kenalah formal dan kemas. Jadi kita kena pakai baju kemeja, seluar selek, kasut hitam. Kalau yang lagi baik tu pakai tie. Tie rasanya kalau kat France rasanya tak sangat encourage kan untuk buat pakai tie, tak tahu lah rasanya. Itu saya tak sure lah, tetapi kawan saya kata kalau boleh kita pakai kostum yang penuh lah. Pakai blazer dan sebagainya. Tapi itu bergantung pula kepada kita panggil apa, kandidat tu sendiri ataupun anda sendiri. Kalau pakai blazer atau tak sedap, asyik-asyik nak tarik blazer sikit, doktor rasa nak buka dan sebagainya, jangan pakai. Kalau rasa macam pakai tie tapi rasa macam tercekik sikit-sikit rasa nak buka kan, jangan pakai. Mengikut keselesaan anda sendiri, tetapi pakaian kena formal. Kasut hitam dan sebagainya. Itu daripada segi pemakaian. Seterusnya kalau masa kita dah nak preparation lah kena buat sebelum hadapi interview lah akhirnya. Adakah kita perlu ke prepare text ke, kita berlatih baca cermin ke, macam apa atau tips sebelum interview lah? Kalau preparation yang pernah saya lakukan adalah mungkin kita boleh orang kata menjangka soalan-soalan yang dikeluarkan dan kita berlatih lah bercakap sendiri di hadapan cermin untuk menjawab soalan-soalan tersebut. Okey, so soalan yang dah yang dijangka lah. Kita memang boleh jangka apa yang dia akan tanya. Mungkin berkenaan diri kita, berkenaan subjek stage tu. So kalau buat kajian pasal apa yang subjek stage yang kita akan buat lah kan. Sebaiknya kita perlu melakukan kajian secara mendalam lagi lah untuk tajuk stage tu, kita punya subjek stage tu. Sebab apa yang saya tahu, pada pengetahuan apa yang saya tahulah, jenis stage tu, jenis interview tu sendiri terbahagi kepada dua. Satunya lebih kepada human resource, ataupun lagi satu lebih kepada technical. Kadang-kadang dia akan hantar kita kepada human resources director. Kadang-kadang dia akan hantar kepada kita punya mat the stage tu sendiri. Untuk tanya. Kalau mat for the stage, tak tahulah bahasa Melayu cakap macam mana kan. Kalau mat the stage tu dia akan lebih tanya kepada soalan teknik. Dia akan lebih kepada suji, dia akan tanya ini apa dia, internship advisor, ini apa dia, internship advisor kita tu. Dia akan tanya soalan-soalan teknik yang berkaitan dengan kita punya internship tu sendiri. Dia akan tanya soalan lebih kepada teori. Jadi kena prepare lah. Tapi ada satu soal jawapan yang kita panggil jawapan yang selalu kita gunakan kalau macam mana, kalau kita tak dapat nak jawab soalan teknik tu, kita boleh kata lah, kita boleh kata saya tak ingat sangat, tetapi saya ni seorang yang sentiasa motivated dan saya akan sentiasa untuk buat yang terbaik. Saya akan buat yang terbaik untuk sentiasa membuat research. Saya akan revise kembali apa yang saya telah belajar dan sebagainya lah. Kena tunjuk kalau kita sangat-sangat motivated. Kalau untuk parti human resources pula, dia akan tanya lebih kepada kenapa kami tak kandidat lain, apa yang bagus dalam diri anda, betul-betul anda ni betul-betul qualified kan untuk post kami dan sebagainya. Ni kena tonte soalan-soalan seperti itulah. Kita cuba cari jawapan pada soalan itulah, soalan yang kita mungkin jangka akan keluar semua kan. So kita dah cakap pasal sebelum kan pakaian, dan sekarang semasa lah orang kata semasa interview tu, apa yang kita perlu buat lah. Benda ni last kita pasal interview ni.
apa semasa kita perlu buat. Macam semasa interview kita kenalah amalkan benda-benda yang perlu kan. Apa contohnya? Saya rasa tenangkan diri, selawat banyak-banyak. Don't be too stress. Sebab kalau stress kita kadang-kadang soalan yang macam biasa pun kita macam akan menggigil dan tak boleh menjawab lah. Saya rasa tenangkan diri dan tawakal ala Allah. Kita dah berusaha. Dan kata juga macam masa interview tu janganlah buat pergerakan terlalu banyak. Gesture yang tak sepatutnya kan. Agak menunjukkan kita agak tension lah. Sebab kalau banyak gesture nampakkan kita sangat tension lah. Kita boleh letakkan macam kita boleh gerak sikit-sikit tangan kita, tapi jangan berlebihan lah kan. Kalau boleh cuba pegang tangan tu, jangan bagi bergerak. Letak kat atas meja lah, and then fix the position lah, position of the tangan, and then okay lah, will be going fine lah, I would say. Okay, so dah itulah tips antara tips yang kami boleh kongsi mengenai interview. Cuma satu lagi benda. Yes. Satu lagi tips yang agak penting. Jangan lupa untuk membuat research tentang company ataupun syarikat yang anda akan yang anda pergi interview tu sendirilah. Sebab kadang-kadang mereka akan tanya, apa yang anda tahu tentang kami? Kalau tak tahu, anda akan ternganga lah di depan tu dan tak tahu apa untuk menjawab. Dah buat research pasal company itu pun menunjuk kita interest pada company tersebut betul lah. Okay. Nice. So kita akan beralih pada topik yang seterusnya. Macam kita akan beli segmen terusnya. Sebelum tu kita berehat lagi lah. Betul lah, DJ Arif. Kita berehat seketika dengan sebuah lagu. Sebuah lagu. Apa lagu yang kita akan dengarkan? Iaitu daripada UNIC menuju wawasan menjadi pemimpin. InsyaAllah pada hari nanti. Wawasan diri penuhi dada dengan ilmu. Wawasan agama bekalan masa depan dan akhirat. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Kuat usaha jujur dan amanah, sentiasa mengharap keredaan Allah. Umat Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Jangan buang masa, siapa kata kita tidak boleh. Kita ada Allah Maha Kuasa, kita punya kuasa.
Islam harus cemerlang hari ini, mesti lebih baik dari semalam. Islam cemerlang seluruh dunia. Berita radar. Sumbangan rakyat Malaysia di Perancis untuk Palestin sebanyak 9,700 euros yang telah dikutip dari rakyat Malaysia yang berada di sekitar Perancis yang terdiri daripada 9 besarnya kalangan pelajar untuk diberikan kepada agensi Aqsa Sharif Malaysia bagi bantuan kemanusiaan rakyat Palestin. Sumbangan tersebut telah dikumpul oleh Persatuan Pelajar Islam Malaysia di Perancis iaitu ARIF, di mana mereka telah melancarkan tabung kemanusiaan rakyat Palestin sejak peristiwa serangan balas pihak Israel terhadap Palestin setelah sebuah roket Palestin yang tersesat di dalam kota Israel. Tabung berkenaan yang diedarkan ke hampir seluruh bandar di Perancis melalui wakil-wakil Persatuan Arif lokaliti masing-masing. Berita seterusnya. Kekurangan bekalan ubat-ubatan punca penduduk Gaza menderita. Sebuah media tempatan melaporkan hospital dan klinik di Gaza mengalami masalah kekurangan bekalan ubat-ubatan untuk merawat penduduk Gaza. Masalah ini akan menjadi lebih runcing apabila Israel melancarkan serangan ke atas Gaza. Menteri Kesihatan Hamas, Ashraf Al-Qudra memberitahu pesakit di Gaza menderita akibat doktor tidak mampu merawat mereka kesan daripada kekurangan bekalan ubat-ubatan yang seringkali disekat oleh Israel. Beliau menggesa masyarakat dunia memberi tekanan kepada Israel agar membenarkan bekalan-bekalan ubat masuk ke Gaza. Pihak Israel telah menggiatkan lagi penapisan sumbangan dan bantuan yang masuk ke Gaza kerana pihak mereka bimbang akan bekalan senjata tersembunyi yang disedot masuk ke Gaza melalui bantuan kemanusiaan. Berita seterusnya. Bakar sekolah kerana mahukan cuti. 2 orang pelajar sekolah masing-masing berumur 9 dan 12 tahun telah membakar sekolah mereka di VAR berdekatan Bandar Brignoles, Perancis. Mereka membakar sekolah mereka pada hari Ahad lalu atas alasan mahukan cuti pada keesokan harinya dengan membakar beberapa buah kertas, keyboard komputer dan beberapa bahan mudah terbakar lain. Kedua-dua pelajar berkenaan ditahan dan disoal siasat. Sementara itu, polis masih tidak mengetahui bagaimana mereka boleh mengakses masuk ke dalam premis sekolah itu ketika sekolah tutup pada hari Ahad. Okey, itu tadi segmen radar. Kita ada pembaca berita baru tadi. Mana datang pun kita tak tahu dah. YB punya pembaca berita sekalian YB. Dah lah YB. Lepas tu jadi DJ pun boleh. Dia macam berita pun boleh. Mantap sekali YB kita di sini. Yes. Okay. So kita akan masuk ke segmen seterusnya. Segmen terakhir lah ya. Segmen terakhir untuk radar. Oh, tahu pula YB. Hebat. Saya selalu dengar juga sebenarnya. Kita yang dah peminat study lah kan. Hebat tu benar. Okey. Iaitu segmen trivia. Kita akan kongsi trivia menarik, random facts or anything. So fact menarik atau tak menarik. Trivia radar. Okey, silakan DJ Azizi untuk memberikan trivia menarik yang pertama. Yang pertama iaitu kebanyakan habuk di rumah anda datang daripada kulit mati.
tahu kat anda. Jadi yang Patutlah banyak habuk je kat sini sebab kulit kita mati banyak. Jadi yang anda rasa macam berabuknya bilik aku datang daripada luar dan sebagainya, tapi sebenarnya habuk banyak tu datang daripada anda sendirilah. Kulit anda yang mati sebab sel kulit kita sentiasa mati kan. Tapi fakta ni betul Betul kan? Fakta. Oh saja untuk confirmation untuk ni. InsyaAllah daripada sumber-sumber yang diyakini betul. Okay, alright. So itulah, so kita kena sentiasa vacuum vacuum kita sebab banyak kulit mati. Nak vacuum kita punya diri sendiri tu terus pun boleh. Boleh. Mandilah sebenarnya. Mandi pun boleh buatkan kulit mati daripada menjadikan habuk di rumah kita ya. Betul tak? Seterusnya, jika anda menjerit selama 8 tahun, 7 bulan dan 6 hari, anda akan menghasilkan tenaga yang cukup untuk memanaskan 1 cawan kopi. Maksudnya kalau anda jerit lama-lama 8 tahun 7 bulan dan 6 hari, lama lah. Saya rasa tak ada siapa yang sanggup boleh jerit lah. Menjerit macam tu. Tapi tenaga tu, maksudnya tenaga yang terkumpul dalam jeritan kita selama 8 tahun 7 bulan dan 6 hari tu, cukup untuk memanaskan 1 cawan kopi. Kita macam kita jerit kat seorang kan, dah lama seorang tahun kan, boleh bakar orangnya. Tak adalah, otak dia menggelegak macam kita manaskan cawan kopi. Jadi saya rasa tak yang menjerit lah. Tak perlulah buang masa sebab hanya secawan kopi je yang perlu dipanaskan. Ini satu tindakan yang kurang bijak lah kita panggil. Sebab kita ada heater kan. Heater air, gunalah heater air daripada kita menjerit lama-lama. Baik kita jaga suara kan. Kita jerit, tak jerit lah, kita mentinggikan suara lah untuk perkara yang diperlukan je lah. Yalah jerit ni tak bagus mata kan. Okay, baiklah, fakta trivia yang ketiga. Memandulkan kucing boleh memanjangkan hayatnya sebanyak 2 atau 3 tahun. Kalau anda yang kat rumah tu rasa macam kucing dah, kucing aku ni nak dekat sampai dah Israel nak datang manggil ni. Macam dah lama dah tua sebenarnya, rasa nak memanjangkan hayat dia, pergilah mandul kucing dia. Tapi saya tak boleh mandulkan kucing. Itu tak boleh sebab kita menzalimi dia lah. Menzalimi binatang tak bagus sebenarnya. Tapi kalau macam kat Fras ni, keadaan kat sini kita setakat ni kita terikat lah kan dengan undang-undang tersebut. Ini hanyalah satu fakta, jangan cuba di rumah ya. That's why kucing orang pun panjang umur dia. Alhamdulillah. Alhamdulillah lah pula dah. Okey. Itu saja dah fakta menarik yang kita dapat pada malam ini. Okey. Jadi dengan habisnya segmen trivia kita pada malam ini, maka kita dah sampai di penghujung radar. Masa sangat mencubur kita macam biasa kan. Jadi saya ingin mengucapkan terima kasih lah kepada DJ Arif dan Azizi kerana sudi menjemput saya. Dan saya ingin hadiahkan sebuah pantun lah untuk DJ dan juga peminat di luar sana. Silakan YB. Makan sate di Bandar Kajang, sate dibungkus, dibawa pergi. Kalau ada umur yang panjang, insya-Allah berjumpa lagi. InsyaAllah. Kan YB kita dia tak main dah sumo di ladang, dia main meling pula, mainkan sate pula dia. Dia tak main lapar sikit sekarang. Okey. Lapar kami pun lapar. Tak ada dah sumo-sumo kan. Dia main pula, dia main meling pula. YB itulah YB kita. Dia sentiasa different. We have to be different. We have to be different to be unique. Yeah, that's the leader to be. Tak apa saya cakap kan. Okey lah. Sebelum kami mengundur diri, jelas kita akan akhirkan segmen radar yang punya session radar ni dengan sebuah lagu. Lagu yang boleh mengibar kembali kenangan kita semasa kan. Semasa kita di RDH 2012. Kita akan mainkan kembali video sebenarnya. Jadi anda yang tengah duk letak pemain Ustream itu di on icon orang panggil, bolehlah buka sebab kami akan mainkan video di mana peserta-peserta RDH 2012 menyanyikan lagu tema RDH 2012 itu sendiri. Betul, sangat semangat kita tengok ni bersama. Okey, setengah masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Terima kasih. Okey, dengarkan. Firdaus, tak ku berhenti. Pria, ku kejar mimpi. Akbar, Yali. that's right.